Baiklah, seperti mana yang dijanjikan, kenali Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata. Ya. Ianya diwujudkan di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata ini, bersama dengan kita di studio Puan D. Sunita Kojesi, Pengerusi Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata. Selamat pagi, apa khabar Puan? Selamat pagi, terima kasih atas jemputan pada pagi ini. Ya. Puan, boleh terus mulakan. Apakah itu Tribunal Perumahan dan juga Pengurusan Strata? Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata adalah sebuah jabatan yang wujud di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan khususnya kami ada dua tribunal. Satu adalah Tribunal Perumahan, Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan yang keduanya adalah Tribunal Pengurusan Strata. So ramai yang keliru, mereka ingat hanya ada sebuah saja tribunal, tapi sebenarnya kami ada dua tribunal di situ. Tribunal untuk perumahan dan juga untuk yang pengurusan strata. Saya juga dimaklumkan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. Juga kita nak memahami mengenai ini. Apa fungsi yang sebenarnya? Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah berfungsi sebagai sebuah kuasa judicial yang memberi yang mendengar pertikaian di antara pembeli rumah dan juga pemaju khususnya. Okey, apa sebenarnya tuntutan yang boleh dilakukan? Okey, tuntutan yang boleh dibawa adalah tuntutan untuk LED, iaitu kelewatan pemberian milikan kosong dan juga tuntutan untuk sebarang defek yang ada pada rumah. Setelah orang pembeli menerima kunci, setelah menerima kunci mereka berdapati ada defek pada rumah tersebut ataupun ada kecacatan dan sebagainya ataupun kelewatan menerima kunci, so mereka boleh memfailkan tuntutan yang lazimnya adalah terhadap pemaju. Jadi proses untuk tuntutan itu bagaimana sebenarnya, apa yang diperlukan dan berapa lama? Pembeli? Okey, mereka hanya perlu bagi Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. Kos pemfailan dia adalah lebih kurang RM10. Okey, mereka terus ke kaunter di KPKT, kaunter tribunal, dan membuat pemfailan. Dia akan mula dengan proses pemfailan borang satu, iaitu memberi apa-apa tuntutan yang mereka perlukanlah, sama ada untuk kecacatan ataupun untuk kelewatan dan sebagainya. Apa berbeza dengan Tribunal Pengurusan Strata? Tribunal Pengurusan Strata pula dia berbeza dari segi di mana pembeli ataupun pemilik petak akan memfailkan tuntutan terhadap pihak pengurusan. Dan manakala pengurusan juga boleh memfailkan apa-apa tuntutan terhadap pembeli dan pemilik petak lah. Saya masih lagi nak menyentuh mengenai tuntutan tersebut. Berapa nilai maksimum tuntutan yang boleh dilakukan? Bagi Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, nilai maksimum adalah RM50,000. Maksimum RM50,000? Ya. Untuk apa-apa defek sekalipun? Ya. Manakala bagi Tribunal Pengurusan Strata, maksimum dia adalah RM250,000. Okey. Selain daripada itu juga, adakah sebarang akta sebenarnya bagi melindungi pembeli ini? Okey. Bagi Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, mereka adalah semua hak-hak mereka adalah termaktub dalam Akta 118. Okey. Manakala untuk pengurusan strata, semua hak-hak mereka, tanggungjawab pihak pengurusan, tanggungjawab pembeli, pemunya petak dan sebagainya termaktub di bawah Akta 757. Berapa lama biasanya proses yang diambil untuk menyelesaikan sesuatu isu tuntutan? Okey, bagi kedua-dua tribunal, kami ada had masa lah, di mana jika dilihat daripada website kami, VC dan VC kami adalah menyatakan ia adalah tempat di mana pendengaran pertikaian secara cepat, mudah dan murah. So tempoh masa bagi satu-satu pemfailan adalah dari masa pemfailan sehingga selesai lebih kurang dalam tempoh masa 150 hari. Dan bagi Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah adalah dalam masa 110 hari. Okey. So proses dia adalah agak cepat. Okey. Adakah setiap kes ataupun isu yang difailkan di TPS boleh juga difailkan di Mahkamah Sivil? Okey. Jika mereka lazimnya sebab Tribunal Pengurusan Strata dan Pembeli Rumah adalah dia lebih khusus pada aspek-aspek kelewatan, defek, kecacatan dan juga aspek pengurusan. So dia khusus, sebab itu tribunal diwujudkan supaya mereka dapat memfailkan terus ke sini secara cepat, mudah dan murah.
sebab pemfailan di tribunal tidak melibatkan peguam lazimnya. Pihak-pihak hanya perlu memfailkan secara sendiri, membawa tuntutan dengan sendiri dan berhujahlah di hadapan Presiden. Jadi adakah sebenarnya TPS mempunyai bidang kuasa untuk menjalankan sebarang siasatan ataupun menjatuhkan hukuman? Tribunal tidak mempunyai bidang kuasa untuk menjalankan siasatan ataupun menjalankan hukuman. Ia adalah satu tempat untuk mengadili, mendengar pertikaian di antara dua pihak untuk tuntutan. Tuntutan yang mereka bawa sama ada untuk kecacatan rumah ataupun untuk tuntutan monetary berkenaan kelewatan pemberian ataupun mereka memerlukan sesuatu dilakukan di aspek jika melibatkan pengurusan strata lah. Satu-satu kewajipan yang perlu dilaksanakan. Ada tak kes-kes yang pernah berlaku tuntutan ini tidak ada kata putus antara penuntut dan juga pihak contohnya pemaju? Tidak boleh, tak ada kata putus. Dia mesti ada satu, because kedua-dua akta 118 dan 757 memberi menyatakan secara detail apa tanggungjawab kedua-dua pihak. Apa yang perlu dilakukan. Hak-hak mereka terjamin di bawah kedua-dua akta ini. So pada masa mereka memfailkan, sudah tentu akan ada penyelesaian lah. Keputusan yang akan dapat dicapai. Katakanlah dalam satu kes, pihak pemaju sudah akan ada kata putus, pihak pemaju bersetuju untuk melakukan demikian. Tapi selepas itu, bagaimana pemantauan dilakukan? Jika pemaju tidak lakukan, apa proses seterusnya? Jika pemaju ataupun pihak yang satu lagi gagal mematuhi, mereka perlu memfailkan, ia akan menjadi ingkar. Di mana setelah keputusan diberikan dan tidak dilakukan dan kemudian ia akan jadi ingkar, dia ada proses-proses dia tersendiri di mana mereka perlu membawa kepada kami untuk dihantar ke Mahkamah Magistrate ataupun Session untuk direkodkan keputusan tersebut, dan kemudiannya proses yang kedua iaitu proses penguatkuasaan. Penguatkuasaan lazimnya dilakukan oleh sebuah agensi yang lain lah. Selain daripada tuntutan, apa lagi di antara aktiviti di bawah TPPS sendiri? Selain daripada tuntutan yang boleh difailkan, aktiviti-aktiviti lain adalah seperti kami melakukan promosi. Dalam masa promosi ini kami juga memberi kesedaran kepada orang ramai apakah hak-hak mereka, apakah yang mereka boleh tuntut, cara melakukan perfailan dan sebagainya lah. Sebab hak-hak mereka adalah jelas diperuntukkan di bawah akta, kedua-dua akta lah, 118 dan 757. Mungkin Puan boleh juga kita perincikan sedikit mengenai hak-hak pembeli itu tadi. Sedikit untuk penonton Selamat Pagi Muslim. Sebagaimana yang saya kata tadi, di bawah Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, hak mereka adalah untuk jika berlaku kelewatan, mereka boleh menuntut untuk kelewatan tersebut, kelewatan penyerahan milikan kosong, dan yang keduanya adalah untuk kecacatan ataupun defek-defek pada rumah tersebut. Dan bagi Tribunal Pengurusan Strata juga pula mereka ada lebih kurang akta memperuntukkan 14 bidang kuasa. Dia lebih wide, lebih luas lagi, disebabkan dalam aspek pengurusan banyak kewajipan tanggungjawab di pihak pengurusan sendiri dan juga di pihak pembeli ataupun pemunya petak. Jadi itu antara hak-hak pembeli sebenarnya. Jadi untuk melakukan tuntutan, bagaimanakah caranya? Di manakah platform yang boleh dilakukan? Platform yang boleh mereka lakukan adalah dia bermula dengan pemfailan. Pemfailan akan berlaku apabila mereka datang ke kaunter di kaunter tribunal di Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, dan juga yang kedua, cara keduanya mereka boleh melakukan secara pemfailan secara pos, dan yang terkini untuk makluman semua, orang ramai boleh melakukan pemfailan secara dalam talian. Mereka hanya perlu melayari laman sesawang eTPS dan melakukan pemfailan secara dalam talian. So mereka sekarang lebih senang di mana mereka boleh memfailkan di mana-mana sahaja. Di rumah, di pejabat, duduk di kafe dan sebagainya boleh melakukan Jadi pemfailan. Itu platform yang terbaik sebenarnya, bukannya mengadu di media sosial. Kita ada saluran yang tepat sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan D. Sunita Kojesi, Pengerusi Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata
Sunita Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan kerana berkongsi mengenai apakah itu Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata. Terima kasih Puan. Terima kasih.